Hai, saya Lim Sushen. Kumpulan kami ialah kumpulan ketujuh untuk subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia yang juga dikenali sebagai TITAS. Kali kumpulan saya terdiri daripada Emilia Goh, Eugenia Wong, King Kamun, Low Jindong, Ng Su Jun, Tracy Ng dan juga Wong Ziting. Filem yang kami pilih untuk tugasan ini ialah Confucius 2010. Marilah kita menonton trailer untuk filem tersebut. Confucius juga dikenalkan sebagai Kongzi dalam bahasa Cina adalah sebuah film biografi di negara China yang pertama kali ditayangkan di Beijing pada 14 Januari 2010. Film ini diarahkan oleh Hu Mei dan dibintangi oleh Chow Yun-fat sebagai Confucius. Film ini ditayangkan pada akhir tahun 2009 untuk memperingati 60 tahun kemerdekaan negara China dan ulang tahun Confucius ke-2560. Confucius yang nama lahir beliau Kongzi berkhidmat di kerajaan yang dipimpin oleh dinasti Lu. Beliau bukan hanya seorang guru yang bijak, tetapi juga penasihat kepada generasi. Walaupun beliau telah banyak menyumbangkan jasa kepada negara, beliau tetap memilih untuk meninggalkan tanah air dan mencari tempat kediaman di negara lain. Keputusan ini disebabkan oleh kerajaan khidmat oleh beliau telah memilih untuk tidak menerima beliau lagi dalam negara. Kong dan isterinya Qi Quan mempunyai dua orang anak, Kong Rao dan Kong Li. Pada awalnya, kerja-kerja Kong kelihatan stabil, namun demikian jendera Ji menangkapkan arahan Kong akan membawa ancaman kepada kerajaan dan negara Lu. Oleh itu, beliau membuat keputusan untuk meninggalkan kerajaan dan negara tersebut dan berpindah ke tempat lain untuk mempelajari ilmu yang baru. Dalam perjalanan beliau, Kong telah menghadapi pelbagai cabaran seperti kekurangan makanan, tempat kediaman dan pengorbanan pelajar beliau. Kebanyakan penduduk-penduduk negara lain tidak dapat menerima Kong untuk menetap di kawasan tersebut telah menyebabkan perjalanan beliau bertambah kesukaran. Kong telah bertemu dengan Lao Zi dalam perjalanan tersebut dan telah mempelajari banyak ilmu pengetahuan daripada ahli falsafah ini. Kong telah meningkatkan kefahaman kepada Confucianism dan telah menghasilkan sebuah buku yang berjudul Five Classics in bahasa Cina, Wu Jing, setelah 9 tahun perjalanan beliau. Salah satu unsur ketamadunan iaitu adab berpakaian. Kita boleh menampakkan dalam filem ini, mereka memakai jubah yang panjang, berlapis dan tebal sepanjang hari. Contohnya, bagi masyarakat pertengahan atau bawahan, mereka memakai jubah yang berwarna gelap. Bagi keluarga diraja, mereka memakai jubah yang berwarna terang bersama dengan aksesori dan mian. 君上，微臣极为赞同叔孙大夫的意见。那各位大夫呢？微臣等也赞同两位大夫的意见。子孔丘吗？孔夫子，请坐起来吧。谢君夫人。Unsur ketamadunan yang terdapat di dalam filem Confucius. Kesusilaan, prinsip moral. Orang yang mempunyai kesusilaan merupakan orang yang bersopan santun, seperti bersalam dan juga rajin untuk belajar. Contoh yang kita boleh lihat di dalam filem Confucius, ketika salah seorang murid Kongcu, Yan Yuan, bertanya tentang cinta kasih, Ren. Kongcu menjawab, mengendalikan diri dan berpegang teguh pada kesusilaan. Itulah cinta kasih. Murid yang rajin belajar dengan berilmu pengetahuan akan berjaya untuk menjadi budiman. Jun Zi. Unsur yang terdapat dalam filem tersebut ialah buku buluh. Tulisan ditulis pada irisan yang dibuat daripada buku dan kayu.
Buku bulu juga dikenali sebagai gelincir bulu dan gelincir kayu. Bambu dan slip kayu yang menghasilkan slip bulu dan slip kayu adalah buku yang digunakan untuk menulis pada zaman dahulu. Ia juga merupakan ciptaan buku terawal di tamadun Cina. Bulu dan kayu adalah bahan yang senang dan mudah diperoleh pada zaman dahulu. Selalu berlakunya masalah kekurangan menghasilkan bahan untuk menulis. Jadi, orang ramai memotong bulu dan kayu untuk membuat kepingan yang panjang dan sempit dan digunakan sebagai bahan menulis. Potongan panjang dan sempit dihasilkan daripada bulu dan dikenakan sebagai gelincir bulu. Manakala potongan panjang yang dihasilkan daripada kayu dikenali sebagai gelincir kayu, biasanya hanya satu baris, huruf yang ditulis pada setiap gelincir dengan patah perkataan yang berbeza. Jadi 40 baris huruf adalah maksimum, manakala 1 atau 2 baris huruf adalah minimum. Unsur seterusnya ialah tulisan kaligrafi Cina. Kaligrafi Cina dikenali dengan keaslian dan kekayaan tulisan Cina. Tulisan tersebut dapat menyampaikan fikiran dan semangat orang Cina dengan luas. Tulisan kaligrafi Cina ini juga dianggapkan sebagai salah satu seni yang paling utama dalam kalangan ilmuwan Cina pada zaman dahulu. Contoh yang diambil daripada filem ialah Kongcu menggunakan dakwah hitam dan berus kaligrafi Cina untuk menulis kaligrafi Cina pada scroll kayu. Susunan membaca dan menulis pada zaman itu adalah dari atas ke bawah, manakala berbanding dengan zaman kini, kebanyakan penulisan yang dilakukan ialah menggunakan susunan membaca dan menulis dari kiri ke kanan. Marilah kita menonton contoh video daripada filem. 仲尼，这是我为你新调的黑漆，绝对不怕水的。你试试。 Salah satu unsur ketamadunan yang terdapat dalam filem tersebut adalah peralatan minuman. Peralatan minuman dari era itu adalah jan. Pada masa itu, upacara wine adalah yang paling penting dalam majlis. Contoh dari filem Confucius adalah Kongcu memegang jan dengan kedua-dua tangan untuk menunjukkan sikap berhormat kepada orang lain. Dengan itu, tradisi menggunakan peralatan minuman tersebut berkembang paling cepat dan bekas wine gangsa juga menjadi unsur yang paling penting dalam membina sesebuah tamadun. Unsur ketamadunan yang seterusnya adalah kegunaan kereta sorong. Kegunaan asal kereta sorong adalah untuk digunakan semasa peperangan. Pasukan tentera China hanya menggunakan kereta sorong sebagai kubu penghadang selain daripada kegunaan dalam pengangkutan. Terdapat kereta sorong yang digunakan semasa Kongcu bergerak ke negara lain. Kereta sorong yang digunakan oleh Kongcu dan pelajar beliau mempunyai roda yang lebih besar berbanding dengan roda biasa. Kegunaan roda dapat mengurangkan rintangan ketika berputar untuk memudahkan pergerakan kereta sorong. Roda-roda yang dipasang di bawah bawatan dapat mengurangkan berat kepada pengguna semasa menerak kereta sorong. Di samping itu, kegunaan kola kuda dalam film ini juga adalah salah satu unsur ketamadunan. Kola kuda digunakan untuk menarik kuda dan beban semasa bergerak. Ciptaan ini dapat menarik beban sebanyak 1.5 tan dan kegunaannya tidak melemahkan serta mencekik kuda. Terdapat kegunaan kola kuda semasa Kongcu membuat keputusan untuk meninggalkan ahli keluarga dan tanah air beliau. Beliau menarik kola kuda untuk membawa bagasi-bagasi beliau. Antara unsur yang terdapat di dalam filem Confucius ini adalah tradisi berturunan. Apabila dinasti Lu ingin membuang negara Kongcu daripada dinasti Lu, rajanya menghantar sebuah gelang tangan jade yang telah diputuskan secara sengaja kepada dua. Kongcu segera mendapat tahu maksud penghantaran raja adalah bahawa beliau telah dibuang negara. 玉珏，父亲，君上为什么要送来这个？觉者
juga dapat melihat di pengakhiran filem Confucius ini, Raja Dinasti Lu telah menyesal membuang Konghucu daripada negaranya. Oleh yang demikian, Raja Dinasti Lu menghantar anaknya bersama sebuah gelang jade yang sempurna untuk diberi kepada Konghucu sebagai istiadat menerima semula beliau ke Dinasti Lu. 见到他，把这个交给他，他就肯回来了。这是父亲让我献给你的玉环。 Bukan itu sahaja, Konghucu juga menanggalkan seragam rasminya dan menyerahkannya kepada isterinya untuk dipulangkan kepada Dinasti Lu sebagai tanda beliau dipecat daripada jawatannya. 有个机会，把这顶旗冕还给陆军吧。 Unsur yang lain yang dapat dijumpai di filem ini adalah bahasa penghantaran dan panggilan. Sepanjang filem ini, bahasa penghantaran antara karakter-karakter adalah menggunakan bahasa Cina. Ini adalah kerana bahasa Cina adalah bahasa rasmi dinasti-dinasti. Dapat dilihat juga panggilan hormat oleh semua orang mengikut kepentingan posisi mereka dalam sistem kerajaan sesebuah dinasti. Panggilan tuan atau dalam bahasa Inggeris master sering didengari apabila mengucap Konghucu. Ini disebabkan kepentingan posisi orang bawahan Konghucu yang harus mengucap Konghucu dengan ucapan yang betul dan dengan hormat. 洪秋，你看呢？君上，微臣极为赞同叔孙大夫的意见。那各位大夫呢？微臣等也赞同两位大夫的意见。君上，微臣有话要讲。请讲。君上，微臣祈求在我鲁国彻底废止以活人陪葬的恶俗。 Unsur tamadun Cina yang terdapat dalam filem Confucius ini ialah alat muzik. Terdapat berbagai jenis alat muzik tradisional Cina dalam filem ini seperti loceng bianzhong, sheng, kaosheng dan guzheng yang dimainkan oleh ahli muzik semasa seremoni dan juga dimainkan oleh Kongzi. Sheng adalah alat muzik yang diperbuat daripada tanduk, lidah dan pelekap mulut. Alat muzik tersebut akan digunakan dalam orkestra di permulaan persembahan. Sheng adalah alat muzik yang mempunyai sejarah kira-kira 7,000 tahun. Ia merupakan sesebuah alat muzik tiupan yang paling tua di China. Struktur alat muzik ini terdapat lubang yang ditebuk atas perut. Guzheng yang diciptakan berasas dari Zhu ialah sejenis alat muzik pukulan yang dicipta sejak zaman purba. Guzheng ini dimainkan dengan cara memetik. Untuk memetik tali guzheng, alat bantu seperti kuku palsu yang diperbuat daripada tempurung kura-kura atau plastik perlu dipakai pada jari pemain itu. Faktor kelahiran tamadun iaitu kerajaan mempunyai pemimpin masing-masing. Dalam filem ini, kita boleh nampak dua kerajaan diutamakan iaitu kerajaan Lu dan kerajaan Qi. Mereka mempunyai pemimpin masing-masing. Contohnya bagi kerajaan Lu, dipimpin oleh Raja Lu dan diketuai oleh Konghucu. Bagi kerajaan Qi, mereka dipimpin oleh Adipati Jing dan Nanzi. Bagi dua kerajaan ini, mereka juga dipimpin oleh pembesar-pembesar masing-masing. 君上，不能纡尊降贵。有请鲁军登台。君上，鲁为公国，齐为伯国，依周礼，恭请齐侯落台迎驾。Faktor kelahiran tamadun yang terdapat di dalam filem Confucius mempunyai ilmu dan kebijaksanaan.
Dalam filem ini, Kongcu adalah seorang yang bijaksana dan mempunyai ilmu pengetahuan. Dia boleh membantu pemimpin untuk membangunkan negara Lu dengan memberikan banyak cadangan yang bagus, lain daripada pembesar lain. Kongcu ingin menggunakan konsep fikiran yang luar biasa dan moden untuk mengubahkan situasi kerajaan pada masa itu. Dia harap semua kerajaan boleh bergaul dengan damai dan tidak perlu berperang. Perang tidak saja menghancurkan tempat-tempat, menghancurkan perasaan dan hubungan antara dua kerajaan. Yang paling penting, perang akan musnahkan rumah rakyat negara tersebut. Faktor kelahiran tamadun yang seterusnya ialah rangsangan keagamaan dan kerohanian. Ajaran agama dan amalan rohani dapat mendorong manusia supaya menghayati nilai-nilai kehidupan yang ikhlas dan suci. Seterusnya mempunyai kehidupan bertamadun. Contoh yang ditunjukkan dalam filem Confucius adalah semasa Kongcu mencuba untuk mengingatkan para menteri bahawa Zhou menyatakan bahawa kita haruslah melayan setiap insan dengan sikap yang sama tanpa berat sebelah. Setiap nyawa manusia tidak boleh dianggap sebagai entiti pengorbanan. Kongcu berharap tradisi upacara pengorbanan dapat dihapuskan dan hamba-hamba tidak perlu dikuburkan bersama pemimpin yang telah meninggal. Selepas Kongcu menyampaikan fikiran beliau, Raja dan Menteri sangat bersetuju dengan fikiran Kongcu dan tradisi tersebut sudah dihapuskan. Marilah kita menonton contoh video daripada filem. 君上，微臣有话要讲，请讲。君上，微臣请求在我鲁国彻底废止以活人陪葬的恶俗。大司徒，请你赦免他吧。 不要用这小奴为已故的平子大人殉葬。蚁人陪葬原是古礼，你不是一直主张恢复古礼的吗？大司徒，仁者爱人，以礼杀人则非礼也。叔孙大夫，你能仁慈地对待一只雄志，求拜请你也为这个已失去胳膊的小奴讲几句话吧。礼经说，天地间人为贵，用活人殉葬是残忍的陋俗。 本朝自文武周公以来，早已废止。我鲁国乃周公故里，礼仪之邦，我们理应变古改制，推陈出新。居然夫子言之凿凿，我看可以。 就放了他吧。Faktor kelahiran tamadun dalam filem ini adalah mempunyai sokongan yang kuat. Dalam filem Confucius ini, kita dapat melihat betapa pentingnya untuk mendapat sokongan yang kuat. Apabila Kongcu dibuang negara, beliau ingin mengembara secara seseorang di dalam cuaca yang buruk. Dalam perjalanannya, beliau bertimpa dengan Yan Hui, murid beliau yang ingin bersama-sama bertukus lumus bersama Kongcu. Walaupun Kongcu sudah memberi amaran kepada Yan Hui bahawa jikalau Yan Hui mengikut beliau, Yan Hui akan kehilangan banyak seperti keluarga, rumah dan juga kerjanya. Dan juga kerja yang tetap. Yan Hui juga akan menimpa kebanyakan kesusahan. 慧，你有才干，在官府能找到好的差事，可跟着我，却要抛妻别子，背井离乡，你会后悔的。不，绝不。 Namun begitu, Yan Hui tetap ingin mengikuti jejakan kembara Kongcu. Selepas itu, Zigong, Ren Hui dan kesemua murid Kongcu hadir bersama kuda dan juga scroll-scroll pembelajaran Kongcu dan menyatakan keinginan mereka untuk bersama Kongcu menggembara dan memulakan kehidupan yang baharu. 来吧，胡子，
我和冉求因为有公职在身，得交代好了才能动身出来，所以晚了。是啊，夫子，你看，我们把木匠回去都拉过来了。副所，没有我，谁来给你驾车？再说了，出远门有我死路在，看谁敢对夫子无礼。是啊，夫子。Oleh yang demikian, Kongcu yang sudah hampir berputus asa dengan hidup kembali menjadi seseorang yang bijaksana dan adil dan sentiasa menyebarkan pengetahuannya kepada anak muridnya. Salah satu faktor kelahiran tamadun yang terdapat dalam filem Confucius ialah kepercayaan pemimpin kepada pembantunya. Filem ini menunjukkan kepentingan pengikut kepada seorang pemimpin. Sebagai contoh, pemimpin Wei percaya dan mengikuti nasihat permaisurinya, Nanzi. Beliau tidak menerima Gong Sanyo yang meminta untuk berada di dinasti Wei. Walaupun anak pemimpin Wei mengalahkan beliau menerima permintaan Gong Sanyo dan yakin akan sendiri dapat menguasai dia. Nanzi menyatakan bahawa perlindungan Wei kepada Gong Sanyo akan membahayakan negara Wei kerana tindakan ini akan menyinggungkan perasaan Lu. Tambahan pula, Nanzi juga merisau bahawa Gong Sanyo akan mengkhianati Wei untuk memberi manfaat kepada Lu kerana Gong Sanyo telah menerima banyak faedah daripada Lu. 知小人，谁敢用它？ Faktor kemerosotan tamadun. Dalam filem ini, kita boleh menampakkan terdapat dua kerajaan, iaitu kerajaan Lu dan kerajaan Qi. Walaupun dua-dua kerajaan ini dipimpin oleh pemimpin jantan, tetapi pemimpin tersebut mempunyai kuasa yang lemah sahaja. Hal ini demikian, pemimpin-pemimpin mempunyai sikap bergantung kepada penyokongnya. Dengan ini, mereka tidak dapat membuat keputusan perancangan sendiri. Bagi kerajaan Qi, Adipati Jing tidak dapat membuat keputusannya tanpa mendapat izin daripada Nanzi. Contohnya, bagi kerajaan Lu, Raja Lu membuat keputusannya dengan merujukan kepada penyokong utamanya, iaitu Kongju. 有请鲁军登台。君上，君上，太子有何要事这样唐突求见？公山钮托人带话，不是问你。是鲁国季氏的家臣公山钮，不知何故，想要投靠魏国，差人来探口风了。哦，难道我们魏国成了收破烂的？所以我才没有答应啊。公山钮准备投奔报效，为什么我们不能收留他？收留公山钮对魏国的将来没有好处。公山钮侍奉鲁国季氏多年，季平子对他不薄，给了他裨益不说，还免了他多年的税赋。如今他竟结交异邦，背叛旧主，如此反复之小人，谁敢用他？我可以驾驭他。你先驾驭好你自己再说吧。鲁魏两国一向相依相存，如果我们收留了公山钮，不就得罪鲁国了吗？你有没有想到，西有强大的晋国，南有称王的楚国，我们处四战之地，失去友邦，孤立无援了，怎么办呢？出去。下一次可别再……如果再有下一次，你就不再是太子了。Faktor kemerosotan tamadun di dalam filem Confucius. Perpecahan di kalangan pemimpin. Dalam filem ini,
Walaupun pemimpin negara Lu tahu Konghucu mempunyai kebijakan yang boleh membantu pemimpin untuk membangunkan negara mereka, tetapi masih menghentikan rancangan Konghucu selepas perbualan malam yang sengaja oleh pembesar Ji kepada pemimpin Lu. Selepas perbualan tersebut, pemimpin Lu takut Konghucu akan mengancamkan kedudukan dia di dalam golongan pemimpin. Dia pun beri perintah kepada Konghucu untuk hentikan rancangan yang telah berjalan pada masa itu. Disebabkan pemimpin-pemimpin terlalu mementingkan diri sendiri, gila kuasa dan hanya mementingkan keuntungan diri sendiri. Itulah salah satu faktor yang menyebabkan keruntuhan atau kemerosotan tamadun di dalam filem ini. Faktor kemerosotan tamadun yang seterusnya ialah kekurangan moral dan nilai. Dalam filem ini, apabila Konghucu telah diasingkan daripada kerajaan Lu, murid-murid dan penyokong beliau mengikuti Konghucu bergerak dari satu negeri ke satu negeri. Apabila Konghucu dan murid beliau hendak bertanya petani-petani yang berdekatan tentang arah laluan ke dinasti Zheng, Konghucu dikritik oleh petani-petani. Mereka menyangka Konghucu ialah seorang ahli falsafah yang berpengetahuan tinggi tetapi beliau masih tidak tahu arah laluannya. Petani-petani di situ juga hendak mengalahkan murid Konghucu lebih baik menuai padi di sini daripada merayau dengan Konghucu di negara lain dan melibatkan diri dalam politik. Tindakan tersebut telah menunjukkan sikap petani yang biadab dan kekurangan nilai moral. Marilah kita menonton contoh video daripada filem. 请问各位老乡，渡口在哪里啊？渡口啊，哎，那个坐在车上的人是谁啊？是孔夫子。孔夫子是鲁国的名士孔丘吗？啊，正是啊。他不是无所不知的圣人吗？那还不知道渡口在哪儿啊？啊！你们与其跟着他四处流浪，还不如跟我们在此种田，躲避乱世吧。哎，就是啊，留下来种田吧。对呀，就跟我们一起隐居吧。他的那一套行不通的。留下来吧。哎呀，你们笑什么笑啊？你们。我们走吧。哎，我们继续往前走，到前面再问吧。得，别走啊！哎，别走啊！回来啊！好，我们。 Faktor kemerosotan tamadun dalam filem ini adalah peperangan digunakan secara penyelesaian. Apabila dinasti Lu bertemu dengan dinasti Qi untuk membentuk satu pakatan, dinasti Lu hanya datang dengan 10 kereta kuda dan askar kerana memikir bahawa pertemuan ini adalah pertemuan secara harmoni antara dua buah negara. Namun begitu, setelah Konghucu menyatakan bahawa dinasti Qi untuk memulangkan 3 buah kota Wenshang yang dimenangi oleh dinasti Qi, kembali kepada dinasti Lu sebagai tanda ikhlas bahawa dinasti Qi ingin berpakat dengan dinasti Lu. 及其为盟邦，那么，臣敢请齐国归还30年前占领的鲁国的汶上3城。 Dinasti Qi segera dicetus oleh perkataan-perkataan Konghucu dan mengancam Konghucu dan kesemua orang bawahan dinasti Lu bahawa mereka tidak akan dapat pulang ke negara asalnya, yang juga membawa maksud bahawa mereka akan mati di peperangan. 孔丘，我看你们君臣简直是不想回去了。 Dinasti Qi segera memanggil beratusan orang askar bersama kudanya dan senjata untuk berlawan dengan dinasti Lu. Walau bagaimanapun, kebijaksanaan Konghucu memberi beliau manfaat iaitu beliau telah menyediakan 500 orang askar dan kuda untuk melawan bersama, tetapi beliau tahu peperangan tidak harus dilakukan dengan sia-sia sahaja. Oleh itu, Konghucu menggunakan perkataannya dan memberitahu dengan tenang kepada dinasti Qi bahawa peperangan boleh dilangsungkan jikalau mahu, tetapi adakah mandi darah orang-orang yang terkorban yang kita nak tengok? Dengan katanya sahaja, Konghucu berjaya untuk memberhentikan sesebuah peperangan serta berjaya memakatkan 2 buah negara itu. Faktor kemerosotan tamadun termasuklah tabiat kehidupan yang bermewahan oleh kerabat diraja.
Seperti unsur tamadun Cina yang diterangkan oleh Emilia, kerabat diraja setiap negara memakai pelbagai jenis aksesori yang berkilau serta jubah yang berwarna terang yang diperbuat dengan silk. Contoh yang terbaik dari foam ialah pakaian Nanzi iaitu permaisuri Wei. Di sebaliknya, keluarga yang di masyarakat pertengahan atau bawahan, mereka akan memakai jubah yang kasar dan berwarna gelap. Selain itu, pegawai-pegawai dan pemimpin Lu juga sentiasa mengadakan seremoni yang terdapat pelbagai makanan dan minuman arak untuk menunjukkan kekayaan mereka. Mereka akan menonton persembahan dari penari dalam seremoni tersebut. Tetapi, terdapat rakyat yang berhidup dalam kemiskinan dan tidak dapat mengisi perut mereka. Oleh itu, jika kerabat diraja menjimatkan wang yang digunakan untuk mengadakan persembahan, wang tersebut boleh diedarkan kepada rakyat. Ini dapat memastikan rakyat hidup dalam keadaan aman serta mencapai kemakmuran negara. Selepas menonton filem ini, kita dapat mempelajari prinsip moral Konghucu. Untuk menjadi seorang yang menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi, dia menggunakan ilmunya untuk mengelakkan sesebuah peperang. Kuasa kepimpinan seseorang amat penting untuk melahirkan sebuah sistem negara yang berjaya. Sikap bekerjasama menunjukkan kebijaksanaan, sikap cinta pada tanah air, sikap untuk menghargai nyawa setiap insan daripada Konghucu. Sebagai sekolah pemikiran tunggal yang paling berpengaruh di China, Confucianism adalah asas untuk memahami masyarakat China dan budaya. Kita harus terus mewarisi dan mempelajari sikap dan pemikiran Konghucu. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana masyarakatnya terdiri daripada berbilang kaum dan agama. Oleh itu, kita haruslah lebih bertolak ansur dan saling menghormati antara satu sama lain supaya mencapai dunia yang harmoni yang dibayangkan oleh Konghucu. Sekian, terima kasih.